Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم وجعل شرورهم على نحورهم وجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam yang mulia ini, sama-samalah kita boleh pula berjumpa di dalam ruangan pengajian malam kita sebagai biasalah, iaitu pusingan malam ini kita kembali klik kepada madah kita, iaitu madah aqidah at-tahawiyah, iaitu aqidatu ashabil hadis, aqidah golongan daripada kalangan ahli sunnati wal jamaah, hak sebenar, bukan hak pura-pura dan yang dusta dan sebagainya, itu bukan. Ini adalah akidah yang sebenar. Kita tak bunyi istilah-istilah di dalam kitab dia ni, istilah-istilah yang lain daripada istilah yang digunakan oleh tokoh-tokoh ulama kita daripada kalangan tokoh ahli sunnati wal jamaah mazhab salaf.
Dengan sebab itu kita berasa gembiralah kita sebagai umat Islam boleh dengarkan akan isi kandungan cara-cara kita hendak beriman daripada para ulama sebagai warasatul anbiya wal mursalin yang membawa datangkan kepada kita akan isi kandungan Islam yang bersih, yang tidak bercampur aduk dengan perkara-perkara yang bukan-bukan daripada Islam yang asal. Setelah daripada kita dengar perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala tentang mereka yang buatnya dosa, senantiasa buat dosa sokmo, menzalimkan terhadap diri dia, Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahsin khitamana ya rabbal alamin. Jadi dia mati dalam keadaan yang tidaknya sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kesalahan. Kita sebagai mereka yang bermazhab salaf, mazhab ahli sunnati wal jamaah yang benar ini, pegangan kita terhadap mereka itu, mereka duduk bawah kehendak Tuhan. Mereka duduk bawah kehendak Tuhan, hukumnya Tuhan. Kalau Tuhan nak apung pun hak Tuhan terhadap mereka itu. Kalau Tuhan nak seksa pun hak Tuhan. Tuhan buat perkara itu dengan adilnya, tak sah bahasa. Makna kata kita tak kena bimbang. Sebab Tuhan berjanji dalam Quran dengan terangnya, kata tiap-tiap dosa anak ada lain daripada kufur dan syirik. Kalaulah manusia itu mati tak ada nak taubat daripadanya, Allah Ta'ala janji dengan cara jelas, kata Tuhan tu boleh nak ampun. Urusan itu serah kepada aku. Aku sendiri nak tengok hamba aku. Dia kelik kepada aku ni dalam keadaan bawa dosa. Aku sendiri nak bercara. Hei manusia, mu tak sah caralah dosa dia. Mung nanti semaya di atas dia, minta doa kepada dia, kemudian mengkembamikan jasad dia. Itu yang ditutupkan mari supaya kita buat dengan saudara kita. Nak apung dosa, tak apung dosa, nak masuk syurga ke masuk neraka, itu bukan kerja kita. Kerja Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak sakut paut dengan kerja kita. Apabila kita kata bukan kerja kita, maka kita tak sedap bergaduh lah. Tak sedap kecek, tak sedap bicek, tak sedap cara dia. Buat kewajipan hak Tuhan suruh kepada kita, sudah. Sebab Tuhan janji di mana? Janji di dalam Quran lah. Ayat daripada surah An-Nisa, Tuhan kata wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tak apung dosa syirik dengan dia. Dosa syirik ni Tuhan tak apung. Kalau siapa dia kena syirik, maka Tuhan tak apung. Gapo hakikat syirik? Yakni kita menyengutu Tuhan kita tentang masalah amal ibadat kita. Berasa kata ada lagi moga yang sakit hanelai seumpama Tuhan kita, siapakah kita kena abdikan diri kepadanya. Orang buat diri dia lagu tu sangat-sangat zalim kepada diri dia, dan dia tak akan diampunkan dosa dia itu oleh Allah Ta'ala sama sekali. Tuhan tak apung. Kemudian Tuhan janji, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Tapi Tuhan nak apungkan dosa bawah daripada syirik, maksudnya dosa besar, dosa kecil, dosa gapo apa kata gilah, bagi mereka yang ia kena. Kalimah liman yasha tadi tu dalam Quran tu ulama ahli sunnati wal jamaah di kalangan ulama salaf dan mereka yang berpegang dengan akidah salaf daripada kalangan orang khalaf ini, dia kata kita serah kepada Tuhan lah. Seorang hamba yang buat dosa tu, kalau yang mati tak ada nak taubat, serah Tuhan.
Sebab Tuhan kata liman yasha. Boleh jadi Tuhan kehendak nak apung, boleh jadi Tuhan nak seksa dia. Kalau Tuhan apung dengan kelebihan Tuhan, kalau Tuhan nak seksa dengan keadilan Tuhan, sudah. Kita tak kena duk cara. Tak kena kecek. Nampak tu tak? Tak kena kecek. Baik. Itu adalah kesimpulan hissah yang telah lepas daripada kita mengaji maridah tu. Malam ni kita nak tengok fakrah yang ke-147. Itu 48. 148 daripada perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Ayat tadi daripada surah An-Nisa ayat 48. Siapa dia ada Quran buka tengoklah. Buka tengok ayat yang ke-48. Hak Tuhan kata innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Tu ayat 48. 48 mas. Ayat 48. Maka siapa dia nak tengok perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu taala tentang bab ini, kita nak ikuti bersama, tak ada payah kita perisai orang jual belaka di kedai mana-mana pun. Di tanah air kita, di Malaysia pun ada, nampak? Tu di Malaysia pun ada. Ataupun nak bawa hak Tuan Guru Haji Abdul Halim Ahmad pun tak apa. Dia ada kitab karangan dia tu, Matan At-Tahawiyah. Kita tak ada bawa datang malam ni. InsyaAllah kita bawa datang malam esok biiznillahi ta'ala. Siapa dia ada kitab perisai ni, pergi buka pada halaman yang ke-109. 109 itulah. Jadi kita boleh tengok sekali dengan apa yang saya nak syarah ni, kita tengok. Sebab ni kita nak syarah mata saja ya dulu perkataan Imam At-Tahawi itu. Cuma kita nak orang panggil kata nak isikan sedikit daripada komentar kita ni yang kita nak syarahkan dengan cara sekali lalu. Dengan cara sekali lalu. Terutama cara umpama ni ataupun uslub umpama ni sesuai dengan keadaan masyarakat kita. Yang mula-mula sekali kita nak faham akidah salaf, kita faham dengan cara perkataan dia dulu. Apabila kita naik kelas 2, syarah tak ada larilah daripada apa yang Imam Tahawi kata, cuma dia mari nak kupah jadi buka sikit. Tapi yang saya duk kecek sepatah 2 malam-malam ini, saya kupah ambil daripada berbagai-bagai kitab adalah yang syarah kitab Matan Tahawiyah ni. Berbagai-bagai kitab yang syarahkan At-Tahawiyah. At-Tahawiyah ni ada syarah 2. Syarah balik mazhab salaf, itu satu kumpulan daripada alim ulama kita. Syarah Tahawiyah juga satu kumpulan daripada ahli kalam. 2 kumpulan ni lah yang duk syarahkan kitab At-Tahawiyah. Belakang ni ada fikrah tasyayyu', makna kata orang bersependapat yang muyul. Muyul ni makna kata cenderung balik pengikut bagi Abdullah ibn Sabah. Pengikut bagi Abdullah ibn Sabah. Membawa kepada terkadang orang kita ni yang pandai baca buku tetapi tak tahu sejarah. Tak tahu sejarah pensyarah. Kata dia itu menganut aliran mana-mana, membawa pada kata dia tu ambil isi kandungan dengan tidak ada tapisan. Sebab itulah mereka-mereka umpama tu mari duk menyalahkan akan tokoh-tokoh ulama yang ada di dalam aliran mazhab salaf, kata sesaklah, kufurlah dan sebagainya. Umpama dia duk tuduh terhadap Imam Ibn Abi Izz Al-Hanafi yang dia itu syarahkan Matan At-Tahawiyah di atas aliran hak mazhab salaf. Kerana berkesan dengan kitab mana? Berkesan dengan kitab Hasan As-Saqqaf dan lain-lain lagi daripada kitab-kitab yang mensyarahkan At-Tahawiyah. Yang hak saya kupah ni, makna kata hak ni kita pergi balik mazhab kita dulu. Malaikat sedikit saja saya bawa data sebagai laluan permulaan nak faham kata
lagu manakah yang mereka itu tak sependapat dengan kita, di mana kita hendaklah tandakan, terutama pelajar-pelajar tu nak mengaji baru-baru tu, duk sanawi lagi ke, duk ikut ti kita, ataupun duk mengaji BA dah, duk mengaji BA dah, maka hendaklah dia tadi itu tanda taruh perkara-perkara yang kita kemuka lagi. Kerana dhabit yang kita tulis daripada guru kita ni, hak itulah yang jadi manfaat apabila kita hari ke belakang ni. Tidak, jangan kita dengar saja. Jangan kita malah dari masalah menuntut ilmu pengetahuan. Hendaklah kita tanda belaka, hak guru ayat tanda. Kita orang tua yang dihormati, jadi ayah, jadi ibu, jadinya nenek ke gapo, hak tu kita dengar lepas gitu. Nampak tak ada masalah. Rajin dengar pun tak apa dah. Dengar. Kamar dia kita, anak cucu duduk bawah kereta kita tu, kita sungguh sikit mereka. Kerana ilmu ni adalah ilmu yang pedah hidup manusia, bagi hidup manusia dunia maupun di hari akhirat kelak. Perkara-perkara ni adalah perkara yang selamatkan diri kita. Nah, kalau siapa dia nak tengok, kita tengok pada muka 9 lah. Muka 109 di dalam kitab Frisai. Di dalam kitab Frisai. Saya nak baca perkataan At-Tahawi ni pada fakrah yang 148 biiznillah taala. Qala rahimahullahu taala, thumma yukhrijuhum minha birahmatihi wa syafa'ati syafi'ina min ahli ta'atihi. Min ahli ta'atihi. Kalau kita nak baca mudah buh baris tu gitulah. Cara kita ngaji ni, wahai saudara yang dirahmati dan anak-anak murid yang dikasihi, hendaklah kita dengar molek hak tok guru kita baca, buh baris molek. Nampak dah tu, buh baris molek, dengar je terjemuh tu lah mana. Terjemuh dia tu kita kena dengar. Tak sahwat hanalai lah. Cara ngaji ni tak ada kata tua muda dah. Ngajilah dengan siapa pun yang duduk di atas bantasan mazhab salaf, mazhab ahli sunnati wal jamaah, ngaji tak ada apa. Ia akan beri perkara-perkara yang molek kepada kita daripada aliran Al-Quran dan Al-Hadis, dan daripada tokoh-tokoh ulama salafis salih yang bagus-bagus, yang molek-molek. Kita boleh dengar mereka mengajar, boleh kenal sahabat, tabi'in, atba'it tabi'in dan atba'it tabi'in, kita boleh kenal. Labo kita mengaji dengan orang bermazhab salaf, labo kita boleh kenal orang lebih-lebih. Dalam ummah kita ni tak ada pia duk mempertikaikan, tak ada pia duk syak kata sahabat ni lebih, tabi'in ni lebih. Ada siapa dia syak kata? Tak ada. Tetapi kita tak say sekadar kita duk mulia dalam hati kita, tapi kuam pencing benda hak sungguh, benda yang waqi' hak berlaku, kita tak dengar perkataan mereka itu. Tok guru pun tak royak mereka itu kepada kita. Ya tak ada salah tok guru sangat, kita kena tengok aliran. Kalau kita masuk kedainya jual air, jumpa dengan air. Kalau kita masuk kedai jual baju, ya jumpa dengan baju. Ya gitu ya. Sebab tu kita nak seru marilah kepada mazhab salah kita ni, insya-Allah. Pak cemeh ya tak ada payah. Dengar qala Allah Taala berfirman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah sabda, qala sahabah, berkata para sahabat, berkata para tabi'in, atba'it tabi'in. Dan senantiasa saya seru pada mereka yang pergi jawab kuasa hak nak mengajar umat manusia ni, isti'dad molek. Isti'dad mana kata kita buat khetah hijau molek. Sempurna. Kerana kita nak buat ni, kita nak muqaddam kepada Allah. Kita nak kepada Tuhan. Tiap-tiap benda kita nak mengajar pada umat masyarakat ni, hak Tuhan. Kita nak buat lagu mana khetah hijau kita molek sekali, nak ke Tuhan. Hak tu maksud yang kita sebagai orang ngaji sungguh tu. Amanah kita dengan Tuhan. Maka orang kalau ada hati lagu tu, tak ada siapa boleh mengatasi dia. Tak ada.
Tuhan mengakakkan dia atas daripada mana-mana. Kerana orang pesen ni orang benar dengan Tuhan. Orang Tuhan, orang benar dengan Tuhan. Orang nak berjalan-jalan dengan Tuhan. Walaupun dia tak selamat daripada silap dan salah, tak ada ismah, tak ada maksum. Akan tetapi, sekadar mana dia boleh buat, ni lebih. Dengan sebab itulah kita sebagai umat Islam, saya seru sama-sama we dengar perkara-perkara lagu tu jadi bagus, jadi molek. Baik. Summa kemudian. Apa mana summa kemudian? Kemudian daripada mana? Daripada orang yang berimeh mati dalam keadaan tidak sempat nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna kata dia tak sempat. Dia orang berimeh, tak ada engkar kata Allah Ta'ala tu Tuhan yang mustahak ibadat kepadanya, mustahak taat, tak ada engkar. Tapi dengan sebab hawa nafsu dia mendahului akal fikiran dia, maka jadilah dia itu daripada orang yang deraka. Ya dua tu ya. Kalau orang kita akal dia mendahului hawa nafsu, orang ni taat. Kalulah hawa nafsu mendahului akal dia, orang ni ahli maksiat. Dua tu. Tapi dua-dua ni adalah orang yang beriman, bukan orang kafir. Di sisi mazhab salaf kita, di sisi ahli sunnati wal jamaah, tak mengkufurkan mereka yang melakukan dosa besar. Walaupun kita tak menggalakkan dan tak membukakan ruang supaya mengerjakan dosa-dosa kecil ataupun besar, kita tak sokong benda tu. Akan tetapi kalau berlaku dah benda tu, apakah kita nak kata? Apakah hukuman agama kita? Kita jawab kata mereka adalah orang yang beriman, tetapi iman dia itu naqisah, kurang. Dengan sebab perbuatan yang keji yang keluar daripada diri seseorang itu. Sekadar tu ya. Tak serupa dengan mazhab Khawarij. Khawarij dia kata orang ni adalah orang kufur selalu dah. Muamalat kita dengan dia kena muamalat orang yang kafir. Kafir mana? Kafir yang kita sah menyakiti dia, kafir yang sah kita menghalaukan dia dan sebagainya. Itu bukan manhaj kita. Nampak tu tak? Walaupun orang duk bubuh kepada mazhab salah kata Khawarij, itu adalah perkara yang dusta. Perkara yang dusta. Tak ada lagi keamanan daripada benda yang aman seumpama orang mazhab salah berikan kepada orang yang tak sependapat dengan dia. Tak ada lagi. Tengok di Makkahul Mukarramah, tengok di Madinatul Munawwarah, tengok di tempat-tempat yang ahli sunnati wal jamaah mazhab ashabil hadis mazhab salaf itu boleh pegang jawatan kuasa, orang tak sependapat dengan dia duduk dengan tenil ni. Duduk dengan senil ni. Tak ada umpama orang hak duk dakwa gapo nama tu, tak ada. Dalil mudah-mudah orang mazhab khalah duk Mekah. Kelik mari sore-sore gemuk kembung, segar-dega, boleh kelik duk mengajar. Nampak tak tu? Dia kelik duk mengajar, sebarkan mazhab-mazhab khalah dia, mazhab-mazhab ahli kalam dia. Ngaji Mekah. Tak ada gapo. Nak ayat kata kita buka bebas kepada umat manusia. Walaupun kita seru mereka, marilah kita pakai ikut mazhab salaf. Tapi kita tak paksa dan kita tak menghalalkan darah mereka, kita tak menyakiti mereka walaupun mereka itu duduk bawah retahan kita. Ini adalah benda yang waqi', benda yang boleh kita tengok. Nampak dah tu? Nak buat masjid terkadang, nak buat sekolah, nak buat tempat anak yatim, nak buat gapo, orang mazhab salah ni bantu pula. Nak kitab, nak maktabah, nak gapo, orang mazhab salah ni bantu pula. Nak ayat kata orang mazhab salaf ni adalah orang hati luas, orang yang mikir baik kepada ummah. Walaupun orang yang kita tolong itu tak sependapat dengan kita. Cari mana lagi? Ni nak ayat kata perkara yang kita kena insaf dan kita kena ada kesedaran, ada fikiran, kita fikir tengok. Kata benda hak kita royak ni benar ke tidak? Jangan kita belum daripada kita nak
Nak marah belum daripada kita nak dengar, nak marah belum daripada kita nak mikir. Itu bukan cara-cara umat Islam yang molek lah. Bukan cara-cara umat Islam yang bagus, yang molek. Ini kita faham kita faham supaya kita tak gelecah dalam masalah ni. Jadi ia mati dalam keadaan buat dosa besar. Fardu kata dia kena masuk neraka. Afanallahu wa iyyakum. Allahumma ajirna ajma'in minan nar. Ya rabbal alamin. Makna masuk neraka. Adakah akidah kita ni, pegangan kita, sekali pun orang buat dosa besar tadi itu kena masuk neraka, ya kekal dalam tu? Tak kekal dalam tu. Tengok. Kalau ia buat dosa besar, apa kita tawak keluar dia pada iman, daripada daerah orang Islam, orang yang beriman. Satu. Kalau ia mati dalam atas dosa besar, kalau kena masuk neraka pula, ia tak kekal dalam tu. Mana lagi akidah pesing ni nak ada dalam, nak tak molek. Akidah ni hak molek sekali. Akidah ni hak betul sekali. Nampak tu tak? Tak ada dah, sebab selaras molek dengan Al-Quran was Sunnah. Allah Ta'ala ni rahmat kepada hamba dia, Nabi pun rahmat kepada hamba dia. Kita sebagai orang Islam ni rahmat juga kepada sesama manusia, sesama makhluk kita. Sebab orang tak ada rahmat tu, tak rahmati dia. Tu dia. Yukhrijuhum, mengeluar akan mereka itu. Hum tu kelik ke siapa? Kelik kepada mereka yang mati dalam keadaan berdosa, tak ada nak bertaubat. Keluar minha, daripadanya, daripada gapo? Yakni minan nar, daripada neraka api, neraka. Nasallahu taala as-salama wal afiyah. Masuk neraka. Hak ni hak pasal Tuhan tak apung dah. Hikmat gapo surah ke Tuhan lah hak tu. Surah pada Allahu jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uh. Surah Tuhan. Kita nak pergi kata gapo tak boleh, kita tak tahu sebab gapo yang kena masuk neraka tu. Walaupun ia berdosa, terkadang Tuhan apung. Tuhan janji dah ke, kalau bukan dosa syirik, dosa kufur, Tuhan boleh jadi Tuhan apung. Tapi hak ni Tuhan tak apung. Buat apa? Ada tu perkara-perkara yang Tuhan tahu tu. Sebab tu kita walaupun orang berdosa sekalipun, jangan kita buat sakit dengan Tuhan. Kita salah dengan Tuhan, kita tunduklah ke Tuhan. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kembalilah kelik pada Tuhan, serahlah diri pada Tuhan. Salah dah. Ya Allah, aku salah hari ni. Aku ni gitu, aku gini. Ngadu ke Tuhan. Salah kata kita itu kembali kelik pada Tuhan. Salah pula, kembali pula. Ya manusia yang nak buat gano. Nampak tu tak? Akan tetapi jangan kita buat temkuk lah. Salah kasih salah lah. Dosa besar. Kalau aku kacau minta apung pun tak apung dah. Dah. Bukanlah tu. Bukan lagu tu. Ya ayyuhal apa nama? Saya kata, jangan putus. La tay'asu min rauhillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Nabi Tuhan suruh kata olehmu ya Rasulullah, royak suruh royak. Orang awak dosa sokmo, ambil pagi sampai gelap, ambil gelap pacerah, buat dosa sokmo. Tiap hari buat dosa. Allahumma ighfir lana ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Tapi tak ada masalah. Tak tahu apa. Allahumma ya ghafuru ya ghafar ighfirli. Allahumma ya ghafuru ya ghafar ighfir lana. Minta doa sama. Minta Tuhan apung kita. Nampak tu? Tuhan panggil kita. Orang yang suka buat dosa tu, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah Taala. Jangan putus asa. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah Taala sanggup nak ampun semua dosa kalau kita kembali. Hatta sehingga dosa syirik dan dosa kufur, kalau kita tak mati di atas dia, kita hidup lagi, kita taubat pada syirik dan kufur, Tuhan apa? Tuhan apa? Cuma khilaf ulama kata amalan kita tu nak dapat klik semula ke dak. Setengah ulama kata dak, setengah ulama kata dapat klik.
Apabila khilaf lagu tu, jaga molek lah dengan syirik dan kufur tu. Oh, demo ni duk royak syirik semata, kufur semata, tak kena buat gapo. Ya duk puja lain pada Allah. Duk seru lain pada Allah, duk menujung tak berhenti, main sihir tak berhenti. Sebab tu duk murih kepada orang duk royak syirik semata, kufur semata. Ingat demo kasih kita, demo duk royak tu, bukan demo benci kita. Ya kasih kita sebab berdosa tu tak apa. Tak ada ulama kata dosa tu Tuhan apa. Tak ada, kita duk sorang. Ulama pun tak jamin lagu tu. Pak kita duk kaca lagu mananya. Nampak tu tak? Orang kasih kita sebab tu duk royak tu. Lalu jangan putus asa. Jangan kecek atau kalau kita minta pun putus tak boleh apa. Jangan kecek tu. Salah. Saya kecek lah. Itulah. Tak kena. Salah sama mana pun. Taubatlah dengan Tuhan. We berasa sedar. Oh, aku kat kaca-kaca dah hipik tanah orang pun. Aku pun kena mati juga. We berasa. Sungguh tak? Yang kena mati sungguh. Aku kok duk buat kenak-kenak orang, duk menyakiti masih orang, we sakit ke orang. Buat we orang tu tak boleh kerja, tak boleh nak hidup dengan bahagia. Nyanyunya dia. Aku berasa sesat dah, ya Allah. Aku minta taubat, aku nak buat lah mana, buat baik pula terhadap dia. We berasa gitu. Jangan duk berasa kata, oh tak boleh. Ya dunia, ya tak ada benda kata kita nak boleh belaka tu, tak ada. Jangan buat lah tu. Nampak tu tak? Jangan buat lah tu. Ya tak boleh. Kita we sedar nah, we sedar. Jangan putus asa. Tuhan apa dosa semua sebab Tuhan ni Ghafurur Rahim, kasih pada kita dan nak we apa pada kita. Syarat kita nak taubat ke tak? Kalau kita taubat, ya apa bilicing. Keluar tadi itu dengan apa? Birahmatihi, dengan rahmat Allah Ta'ala. Makna Tuhan kata, aku seksamu sudah dah. Habis dah dosamu, aku nak buat tubikmu dah pula. Makna rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan tu tadi Tuhan nak buat tubik pula. Rahmat ni mana kan? Makna siaplah ke hak Tuhan kita. Tuhan ya siaplah terhadap hamba dia. Sebab tu dia tak kata pada hamba dia. Dia kata pada hamba hak Tuhan jadikan tu ada kita dengan dua tangan dia. Kita ni Tuhan jadi dengan dua tangan dia, bukan jadi dengan kun fayakun. Tak. Lebih manusia ni. Tuhan jadikan dengan dua tangan Tuhan. Orang mazhab salah sebut lagu ni tak ada masalah. Apa tu dia reti kata itu sifat Tuhan, serupa dengan sifat ilmu, sifat hayat, sifat sami' basar kalam, serupa ya. Bukan anggota berapa nama tu, bukan lagu tu. Nampak tu tak? Sifat Tuhan. Sifatun min sifatillahi jalla jalaluh. Sifat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan raya mari. Rugilah, rugi. Tuhan mulia akan kita tapi kita tak beriman dengan apa hak Tuhan khabar tu. Sebab itulah orang tak duduk dalam mazhab salah ni ya sangat-sangat rugi, sangat-sangat rugi. Sangat rugi. Mengeluarkan dengan apa? Birahmatihi, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah sekali rahmat Tuhan. Wa syafa'atis syafi'in, dan keluar juga manusia itu awak dosa besar mati tak ada bertaubat daripada api neraka itu dengan apa? Dengan bentuk pertolongan orang hak Tuhan nak beri syafaat. Nabi-nabi, rasul-rasul, malaikat, para syuhada, para awliya, tu puak-puak hak Tuhan kan izinan kepada mereka itu boleh syafaat orang, boleh tolong orang. Bila tu? Hari kiamat nanti. Sekarang lah ni tak milik lagi. Sekarang lah ni tak milik lagi. Tak milik lagi. Misal lagu mana tu aku tak nampak ni. Ni misal lagi ni. Nak mudah nampak ni. Misal nak nampak. Supaya kita anak orang dah kalau ni kita ada mak pak lagi, mak pak kita kaya. Nampak? Mak pak kita orang ada harta kaya. Lepas tu harta tadi tu gia kita ya bagi si ada. Ya ada lah duk. Hak ning bah bidan, tanah bidan ni nak ui kepada bidan ni nak ui ke hak ni nak ui ke hak ni nak ui ke. Siap ada. Tetapi benda tadi tu belum lagi jadi milik kita, dia jadi milik mak pak kita situ.
Ia tak ada own lagi kita kalau bahasa Sia. Mana kata ia tak pindah milik lagi kepada kita. Boleh kita tamlikkan dengan cara sempurna. Boleh kita milik dengan cara sempurna. Tak lagi. Setelah daripada dia meninggal, setelah daripada dia tak ada dah di atas muka bumi ni, dia duduk dalam alam barzah dah, hak tu jadi milik kita. Gitu dah. Sebab tu jangan kita tak ajal dengan bab harta benda ni. Satu. Juga dalam bab syafaat. Sekarang lah ni tak ada dia milik lagi syafaat. La malaikah, la nabi, la awliya, la gapo, kita lagi minta syafaat. Tak leh pada mereka. Malaikat Jibril, syafaatlah aku. Tak leh buatlah tu. Sebab milik lah ni. Sekarang lah ni masa kita dah hidup ni. Alam dunia lah ni. Bukan alam akhirat lagi. Hanya berlaku akhirat. Syurga ngaka, orang masuk syurga, orang masuk ngaka. Ni bila dunia? Tak ada kecil lagu tu. Akhirat esok. Kama dia milik biar sekarang Allah ni milik Allah. Tuhan kata qul lillahi syafa'atu jami'ah. Kata oleh ya Rasulullah rayak lagi kepada umatmu kata syafaat semua itu milik bagi Allah Taala. Kalau kita apabila milik Tuhan minta pada Tuhan. Minta lah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak gapo minta pada Tuhan, jangan minta pada orang lain. Sebab milik Tuhan. Mana awak lagu mana tu aku nak minta doa lagu mana mau tak pandai ni nak ayat. Ya Allah ya Tuhan aku, berilah aku seorang masuk dalam syafaat Nabi-Mu hari akhirat esok. Ya Allah ya Tuhan aku, izinlah kepada aku, aku ni boleh juga malaikat-malaikat mana ni tolong ke aku, syafaat aku di hari akhirat esok. Tak apa. Hak tasih lah mana? Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, syafaatlah aku. Tak leh lah tu. Nampak dah tu? Tak leh lagu. Buat apa? Kerana syafaat sekarang bukan milik mereka. Kita sana murih juga benda kita tak milik kemudian kita nak pergi minta. Orang main minta kita benda bukan hak kita. Rasa nak murih dah. Tak reti demo ni. Sana murih. Saya kata ke hak lain. Kita tak ada milik. Cicing halus-halus pun tak apa dah. We kita benda tu. Nak minta anak aku benda tu bukan hak aku. Murih. Yalah tu dah. Kita tak faham sebab tu dah jadi kod dia tu. Kita tak faham, kita tanya orang tak faham pula. Jadi selalu jadi buku lalu. Bahawa orang tak faham, kalau dia tak khabar ni apa payah nak heret we faham. Susah. Dia tak khabar, dia duk mabuk lagu mana, duk mering khayal lagu mana, tak khabar tak. Payah nak royak. Tu pasal tak dengar orang, pasal kata nah. Pasal tak dengar orang. Hak ni adalah perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam kena ambil tahu lah sini. Kena ambil tahu. Syafa'atus syafi'in. Syafaat mana pembantu, penolong. Bagi asy-syafi'in. Asy-syafi'in di sini bukan Imam Syafi'i dah. Lama Syafi'in ni syafaat bagi Imam Syafi'i. Tu salah. Salah lagu tu, terjemah lagu tu. Semalam tu demo hantar mari kepada saya satu video. Orang dekat kita ni lah. Orang dekat kita kenal jugalah, kata duduk di asrama, duduk di mengaji lah, orang mengaji lah kita kecek mari ni. Dekat-dekat dengan 50 minit. Duk suka sorry kata semalam. Hanya nak royak we tahu juga. Pasal duk suka sorry. Lah mana Allah. Jadi kita ni nak guru gapo-gapo nak tengok lah ratik dah. Nak tengok tak ada kebolehan sungguh kedak. Jangan kata apabila dia baca buku, nampak buku banyak, kita pakai silap tamu duk. Jangan gaduh. Tengok dulu kata dia ada kebolehan sungguh kedak. Lulusnya daripada mana, kepakaran ada kedak, bijaksana ada kedak, hikmat ada kedak, kepintaran dia ada kedak. Banyak perkara lagi nak buat guru ni. Bukan ikut dia berjumpa tu dah. Sebab tu ada satu kitab saya nak royak satu kitab daripada kitab ulama Islam kita. Ada satu kitab nama Akhbarul Hamqa. Akhbarul Hamqa. Apa makna Akhbarul Hamqa? Khabaran cerita-cerita orang tak cerdik pandai. Tapi dia takhallaqa bil akhlaqin as-salihin wal ulama. Tapi dia rupa sebagai orang pandai, orang bijak dah. Orang molek ke gapo, pakaian dia ngataruh janggut dengan gapo. Tapi hamqa. Arab ni kalau kata hamqa kita ni kaya puji dah. Dia celo. Dia zam.
Dia celak. Apa yang kata dia hina lah kita. Jangan buat suka. Ustaz kita puji kita atau kita ni hamka. Tak faham bahasa tu. Nampak hamka makna kata kalau kita kecek bahasa kasar sikit orang bodoh. Orang tak reti apa. Bahasa petani gitulah. Orang tak reti gapo. Itu maknanya gitu. Satu hari Imam Ibnu Jauzi tulis kitab tu. Ibnu Jauzi ni masya-Allah dalam masalah khabaran dari masalah tu masalah ni. Nah, ia adalah hebat dalam masalah. Walaupun dia itu adalah tempat-tempat yang dia tak selarah dengan mazhab salaf itu, satu tempat adalah afallahu anhu anna wa anhu. Afallahu anna wa anhu. Mana minta terhapung dosa dia lah. Nah, pasal dia lah ulama lagu tu lah. Orang panggil kata kajian tu baik mari. Hak ni saya kecek ni bukan daripada perkataan kita. Ulama-ulama pakat dok kecek gitulah. Ulama-ulama pakat dok kecek lagu tu. Lah mana? Satu hari nak khabar we tahu. Satu hari ni ya orang alama azkur orang Baghdad. Dok semaya Masjid Kabir, masjid besar. Orang panggil Jami'ul Kabir. Arab ni kalau sebut tu Jami'ul Kabir tepat semaya Jumaat. Tepat semaya Jumaat dia bukan seorang dua lah, beribu, berpuluh-puluh ribu. Tu mana Jami'ul Kabir orang Arab. Dia masuk dalam semaya di Jami'ul Kabir Imam Ibnu Jauzi. Imam Ibnu Jauzi. Dia nampak seorang. Allah tengok muka dengan warna, dengan cuci, dengan gapo, janggut putih. Nampak dah tu? Imam Ibnu Jauzi lah duk khabar ni duk royak. Tiba-tiba ya pun berasa nak berdekati lah pasal dia. Kita ni orang lebih ni kita payah dekat dengan dia. Usaha dekat dengan dia. Jangan jauh. Orang jauhi kita nampak orang lebih nak lari lalu. Dia kena terbiah macam mana tak tahu juga. Nampak? Tapi kita kena jaga kopkit. Jaganya apa yang kata perantara kita dengan dia tu jangan dapat kecek. Main-main lah. Orang lebih ni kita nak kecek adalah cara-cara dia tu. Nak belajar lah situ. Dia pun nak masuk dekat. Sedekah wis halal apa dia pun senyum. Dia dak berasa oleh hati husnuzan. Masa dia dah kita kena husnuzan. Kena mikir baik. Orang panggil fikir ijabiyat. Mikir pasing kalau bahasa siapa panggil tang buak. Tu mikir lagu tu. Dia pun dekat ti nak kecek nak gapo. Dia pun senyum. Wis halal jawablah salah apa tu senyum. Bahasa dia nak senyum lah dulu tak apa dah senyum ni sedekah dah lah. Lepas tu sudah daripada semaya gapo. Sudah daripada semaya gapo. Mari nak kecek pula. Imam Jauzi ni orang suka pada ilmu pengetahuan. Sebesar-besar maktabah dia ada di atas muka bumi ini. Maktabah besar sekali maktabah Imam Ibnu Jauzi. Sehingga kitab dia tadi itu di gapo apa yang kata naik seolah jadi pusu kitab dia. Kena ambil kapak duk takil lepas pada pergi cakur. Lepas ada tu kena buat tubik kitab je lepas pada dia meninggal tu nak buat masuk dalam maktabah besar tadi. Gitulah keadaan ulama. Kitab Allah mallahu bihi alim. Banyak. Karangnya dia pun banyak ke sikit Ibnu Jauzi ni. Berbagai-bagai media juga. Nampak tu tak? Berbagai-bagai media. Tak apalah situ. Kecek pergi mari. Tanya so, jawab kok lain, tanya so, jawab kok lain, tanya so, jawab kok lain. Sapakah 2, 3, 4 kali, 5 kali Jazal kata orang tak faham, tak reti kata. Bukan orang reti tak. Klik duk mikir seorang tak tangan atas dahi kata, silap faham aku kata. Tengok pada rupa tu yang kira dah. Nampak tu tak? Tengok pada rupa yang kira dah. Orang tak reti tulis dalam kitab dia. Ya tanda lalu kitab dia buat kitab apa-apa. Begitu lah. Tu dia. Jadi gapo kisah nak raya ni ada lah orang hantar mari mengajar ngajar di Malaysia nu. Orang Malaysia ni orang bukan orang mengaji lah. Nampak tu orang mengaji, orang yang buat kajian gapo nama bukan orang biasa. Terkadang mereka tak faham bahasa Arab tapi kita terjemah baca habis. Terjemah Bukhari, terjemah Muslim, terjemah Ibnu Katsir, terjemah bilicing lah ni. Nampak tu tak? Kitab-kitab terjemah dia memang baca. Tetapi mereka itu, orang Malaysia ni husnuzan terhadap orang tani kita. Kerana tani ni samim koh alim ulama hak asal gini.
Ada lah hebat tu, ada sungguh. Bukan tak ada. Hak pintar, hak ligak, hak gapo, bakile, alim ulama dia bukan tanya tak ada. Ada. Nampak? Tetapi nyagi mengajar, royaklah mana? Oh, baca hadis, baca dalam kitab hadis, hadis pelam saja, hadis maudhu' saja. Baca kitab tu, kita hadis maudhu' saja dalam tu. Ghalib. Kalau royak Abu Hurairah, royak tak ada royak dalam kitab mana, rawahu tak ada. Kita janganlah ingat molek. Kalau hadis, kalau orang baca dalam kitab rawahu tak ada, jangan pakai. Jangan pakai. Ya kena ada rawahu, pia meriwayatkan hadis ni. Man, siapa? Ya lagu tu kita pejak situ. Walaupun kita awal secara mana tak mengaji agama, ke tak faham bahasa Arab ke apa. Hei, pia riwayat hadis ni, kena tanya tu. Nampak tu tak? Ya kena tanya situ. Ni tak ada. Telanjir daripada rawahu tak ada. Nyagi riwayatlah mana? Allah kita suka seorang. Tak kena tengok hak lain nak wis disuka. Terkadang kita nak suka ni baca kitab pasal nakal-nakal tu suka juga. Adalah kitab-kitab nakal tu ada juga. Cara baca surat orang-orang mengaji ni, hak ni pasal kitab nakal. Hak ni pasal kitab ni pala sikit. Ni kitab ilmu. Ya banyak-banyak cara dia. Nampak dah tu? Lalu dia dak royak lah. Dia kata Abu Hurairah ni adalah tok tua bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tok tua Nabi Muhammad? Anak hak mana bolehkah Nabi Muhammad? Anak dia iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Allahu akbar kita kata. Abu Hurairah ni tok tua Nabi. Kama dia anak dia pula Aisyah pula. Supaya kita terjemah sini. Terjemah lagu mana? Dan syafaat bagi Imam Syafi'i tak kena. Ambil mana lah tu. Syafaat bagi orang yang dapat mensyafaatkan. Terjemahlah tu bukan syafaat Imam Syafi'i. Ni gulu kelajak ni. Melampau tak boleh lah tu. Silap faham tu. Sebab tu ilmu dia kena belajar pada alim ulama dia. Nah, kita baca kitab ni di atas ulama dia beri ta'liqat, berinya huraian dengan cara dia tadi itu di atas kemudahan keilmuan dia, kepakaran dia, kemudian dia beri tauqi' kepada kita. Tauqi' mana? Sen kepada kita kata, ni ilmu. Ya lagu tu. Cara nak mengaji. Lepas tu kita cari orang pasal tu nak mengaji baru kena. Ni kita tak tahu temari di lubuk mana ni. Tak boleh buat lah tu lah. Tak boleh buat lah tu. Pia-pia pun masuknya. Saya bukan saya tak masuk. Saya pun kena ada amanah royak pada kamu. Mungkin nak royak ikut dia gitu. Tak boleh. Kita baca tengok. Mari mengaji dulu ni cerak dah. Tak kena baca pula. Nak tengok, nak tubik ngajar ni. Kena murajaah pula. Gapo pula. Ya lagu tu lah. Cara dia. Ya pesen tu orang ngaji. Tu orang mengaji. Baik, itu banyak. Tak panjang dah tu dah. Tu panjang dah tu. Baik. Lah mana tengok-tengok dia kata. Wa syafa'atis syafi'in. Keluarkan manusia daripada api neraka tadi tu hak dosa besar mati tak ada nak taubat. Tuhan tak apa dosa dia sebab apa Allah alam. Hak Tuhan lah dengan dia. Keluar tadi itu dengan syafaat bagi orang-orang yang dapat syafaat. Orang dapat syafaat ni pia. Yakni mula-mula malaikat, para rasul, para nabi, para aulia, para syuhada, kemudian ahlul Quran. Fuak-fuak ahli Quran. Fuak-fuak ahli Quran. Sebab tu kita kena baik dengan ahli Quran. Ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Nabi kata. Ahlul Quran, yakni orang dari orang Allah. Mana tentu tatamu Tuhan. Orang dia. Sebagaimana riwayat Imam Ahmad dalam Musnad dia tu, makna kata orang Tuhan. Sebab tu kita walaupun khilaf setara mana dengan orang Quran ni pun kita ke Quran dia tu kita hormatlah. Tapi orang Quran pun dia kena ada akhlak. Ada akhlak Quran dia pula. Akhlak man hamalatil Quran. Man hamalatil Quran. Akhlak man hamala al-Quran al-Karim. Man hamalatil al-Quran. Mana kata mereka yang tanggung Quran. Akhlak lagu mana? Ninggak menipu tak berhenti, cocoh tak berhenti, pelaga orang tak berhenti, nya zalim kok orang, nya gadah, nya majudi, nya gapo. Tu ingat Quran? Ada. Hak lagu ni tak leh. Ni medai tak leh. Mai pan kata tak lepas. Saya ramai masa dah hafal Quran masa rumah lagi. Kenal ramai dia bukan dengan ahli Quran hak mengapa Quran sekali ke apa nama ni banyak.
Kemudian ada apa situ, apa saya sebut tadi tu. Nampak tu tak? Sebab tu kita kena tengok juga. Kita kena tengok juga. Bukan makna kata apabila ahli Quran ke, jela belaka ikut je royak. Jangan gaduh. Terkadang Quran dia pandai baca ya. Jadi tu imam boleh tapi nak istidlal tak boleh. Nak tafsir tak boleh, nak pelaga sama-sama ayat, nak betul buat jadi Quran jadi semaudhu satu tajuk tak boleh. Hai Quran ya banyak. Hak ni boleh pesen ni, hak ni boleh pesen ni. Tak apalah. Orang yang ada Quran dalam dada yang lebih pada hak lain. Tapi kena ada akhlak ya juga. Akhlak dalam masalah nak menanggungkan Al-Quran. Baik. Lah mana? Birahmatihi wa syafa'ati syafi'in min ahli ta'atihi. Daripada mereka apa nama tu? Daripada berapa nama? Daripada orang yang apa nama ni di sini dia kata dan syafaat sekalian yang mensyafaatkan daripada ahli taatnya. Orang yang nak dapat syafaat tadi itu daripada ahli taat kepada Tuhan lah. Min taatihi makna taat Allah Taala. Malaikat taat ke Tuhan. Ada dalil tak kata malaikat ni taat kepada Tuhan? Tak. Tuhan kata la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini sifat malaikat. La ya'sunallah, mereka itu malaikat tak lawan Tuhan. Ma amarahum, apa hak Tuhan suruh? Suruh pecah dua situ. Suruh dengan molek, suruh dengan buat, suruh dengan tinggal. Tinggal mana suruh juga. Dalam Islam kita if'al wala taf'al. Dua tu ya. Suruh buat, suruh tinggal. Suruh belaka. Tu dia. Ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan sifat malaikat ni dia buat perkara yang disuruh. Dia tak rajin, bukan mana dia rajin ikut dia tu, bukan. Kita kena takhalla bi akhlaqil malaikah. Kita kena berakhlak dengan akhlak malaikat. Balas mana? Jangan buat perkara yang urusan awak pandai-pandai jangan. Jangan buat benda hak awak pandai-pandai. Saya kecek gini, bawa molek orang malas dah. Ya kena lagu ni. Sebab tu saya kena jaga. Nak ngajar orang jangan kecek. Jadi ada langsung perkara-perkara yang orang nak ambil itu. Semungkin boleh. Tak kuasa nak buat anu. Balas mana? Malaikat ni tak buat perkara malaikat benda kena suruh. Bawa molek orang malas. Tak ada suruh aku. Sebab aku tak buat. Tengok yang kotoing rumah tak ada sipai, tak ada berapa. Tu bukan. Tak masuk ayat tu. Tak pandai-pandai di sini makna lagu mana? Makna kata tak melampaui. Tak melampaui. Duk buat rengka-rengka ke, duk buat tambah-tambah ke, tak. Hak tu maksud. Bukan mana tengok yang kotoing, yang cemar ke apa. Nanti orang suruh dulu bang nak buat. Tak. Hak lagu tu kewajipan kita. Dah. Nampak cuma rumah sipir nanti orang suruh lah mana je. Nampak? Tapi nak halih mari orang, nak halih gatu halih ni, ni tak boleh. Ni tak reti. Ni setengah-setengah kena terbiah juga. Nampak tu tak? Kita sendiri tu ibu bapa ke apa nama kena ajar. Sebab tu kena jaga masalah faham tadi. Kena jaga benar-benar masalah faham, masalah faham. Min ahli ta'atihi, daripada orang yang taat ke Tuhan. Malaikat taat ke Tuhan, rasul-rasul taat ke Tuhan, nabi-nabi juga ada, aulia taat ke Tuhan, syuhada taat ke Tuhan, as-salihin taat ke Tuhan. Dia lagi kata daripada ahli taat. Hak tu hak nak boleh tolong tu. Hak tu nak boleh menolongkan. Maka perkara ni hak Imam At-Tahawi rahimahullahu taala royak dalam perkataan ia yang apa nama 148 ni faham pada mana boleh Imam Tahawi kecek lagu ni, faham daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai khulasah hadis Nabi. Tengok ulama Islam kita hadut di atas mazhab salah ni, ia kecek faham daripada hadis. Kama dia ulama hak syarah mari dia kata Imam Tahawi faham hadis ni, faham. Puas hati tak kita ngaji lah ni. Buasa kata lah mana hati kita. Nampak dah tu? Pelongsai kalau bahasa saya kata pelongsai mana bersih molek tak? Terang molek tak? Nyata molek tak? Tanya diri ya.
Sebab tu kita kena banyak majalisus salihin min a'immati mazhabis salafis salih. Majlis-majlis orang bagus-bagus, orang molek-molek daripada orang beraliran mazhab salaf. Kita kena banyak. Kena banyak. Tepat kita belana dah kitab-kitab salaf. Kitab Syekh Qadir ni mazhab salaf. Pakat-pakat lah. Mazhab lain tu kita tak usah besar sangat lah. Nak mengaji ambil tahu tu boleh lah. Nampak tu dah? Kita pun mengaji mazhab. Bukan mazhab salah ni. 10 tahun lebih juga. Tetapi kita tetapkan pegangnya kita, pegang hak ni. Sebagaimana sah dimakian itu khabar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata bahawasanya orang buat dosa besar di kalangan orang yang beriman, dia keluar tubik daripada api neraka. Keluar tubik daripada api neraka. Wa emma dengan kelebihan Tuhan, wa emma dengan syafaat mereka-mereka yang Allah Taala izinkan. Mereka-mereka yang Allah Taala mengizinkan kepada mereka itu. Yang kena dapat izin pada Tuhan dulu baru dia boleh nak tolong. Wa kam min malakin fis samawati wal ard la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat yang ada di langit tadi itu. Nah, yang ada di langit tadi itu. Dalam surah gapo? Ya, baru kita tengok dalam Quran sikit supaya kita itu tak jadi maaf. Ya tak ada ard tadi. Fis samawat. Sebab tu berasa tak sedap tu. Wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Ni syarat. Betapa banyak di betapa banyak daripada kalangan malaikat-malaikat yang ada di langit. Malaikat fis samawat. Kalau orang tanya kita, mana dalil kata malaikat ni duduk langit daripada Quran? Ayat 20 ni daripada surah An-Najmi. Ada situ. Buat apa kita kena tahu? Kerana nak lepas daripada taklid. Orang lepas daripada taklid boleh gapo? Amal dia itu dilipat ganda. Amalan dia buat lipat ganda. Sebab dia buat dengan tahu. Lebih orang kita. Kita buat dengan tahu. Dengan kita buat dengan ikut tak tahu. Ikut kena ikut dulu. Lama kata aku tak tahu tak saya ikut orang. Jadi pula tu jadi masalah tu. Kita tak erti, tak pandai, tak seturut orang pula. Hendak situ. Sebab tu tak maju. Golek ke orang kita tak maju sebab apa? Tak maju, tak pandai nak duduk dalam masyarakat. Masyarakat pun tak boleh ambil manfaat daripada dia. Kerana tak pandai, buat pandai. Tak pandai, tak saya ikut orang pandai. Ini masalah. Sebab tu kita kena ikut dulu. Kamu jangan ikut saja. Jangan. Kena akak diri kita kata, aku ikut serta aku berhenti dan faham. Sebab tu kena ngaji sama. Ni ayat 20 ni daripada surah An-Najmi, la tughni syafa'atuhum syai'a. Tak ada boleh beri syafaat gapo-gapo apa. Mana syafaat mereka itu tak ada terkaya. Mana tak boleh buat gapo, tak boleh buat gapo. Illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha'u wa yarda. Tengok. Malaikat lepas daripada Allah Taala itu bahawa Allah Taala mengizinkan bagi mereka yang ia kehendak dan dia redha. Makna kata malaikat ni nak tolong kena dapat izin daripada Tuhan dulu. Okey. Kemudian orang malaikat nak tolong tu Tuhan kena redha terhadap dia. Izin bagi orang nak tolong dan kena dapat keredaan bagi orang hak nak tolong tadi itu. Daripada dia minallah, daripada Allah Taala. Nyata lagi ayat Quran. Puas hati. Tu saya ni jadi kita boleh pakai mazhab salah ni adalah ni. Kita duk ngaji mazhab hak bukan salah, mazhab lama, duk ngaji berpuluh tahun lebih tu. Jadi kata apabila kita ngaji hak mazhab salaf, duk ngaji dah masa duk rumah duk ngaji dah. Tetapi apabila kita pergi luar negara tadi itu kita ngaji tambah pula. Kau hebat lagi. Ya korek hadis-hadis mari ayat-ayat Quran benar-benar yang tak terkhayal dalam otak kita. Kata demo tugi siapa? Nampak ada hadis Nabi bukan sepucuk dua. Berpuluh-puluh ribu hadis. Tapi apabila ia syarahkan muka
Di dalam perkataan ulama-ulama ni, ya wari mari ya tak sini. Hak tu jadi terikat, tertarik tu. Hak ni konsep mazhab salah ya. Lambang mazhab salah, mazhab lain tak ada. Pasal wak anu, hak ni hadza fadlullah yu'tihi may yasha. Kelebihan ini daripada Allah, yang nak wipia serah dia. Sebab tu kita berasa kata agung akan ini mazhab. Maka ulama-ulama pakat agung belaka mazhab salaf. Malaikat orang tak tahu gapo, pangkat tak sapa, dia berasa lekeh. Dia berasa dia dah, orang kita kalau mata tak sapa, dia tak nampak benda molek. Nah, geliga, dia tak nampak tak geliga. Emah je lepas tu kita nak tag gitu. Apa? Sebab dia duk perak, dia duk pakai tawah labu. Kuning super, dia tak faham nak beza. Nak misah je tu, walau tak ada pun buat lagu tu, tapi nak upah. Kata, kuning sama kuning. Lepas tu baik. Sebab tu kita kena jadi diri kita tu orang faham. Orang faham. Nabi pun kata, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Siapa dia khandak, Allah Taala khandak ki baik bagi dia, tu hari faham agama. Sebab tu orang faham ni penting. Abdullah bin Mas'ud kata belakang-belakang ni kasirun minal qurra qalilun minal fuqaha. Hak ni hak takut. Hak ni hak takut sekali. Lah mana? Banyak baca tapi kurang faham. Faham ni lebih penting. Lebih hebat. Walaupun baca adalah wasilah jalan ni untuk nak faham. Tetapi terkadang baca banyak tapi tak faham. Saya pernah jumpa. Dia baca kitab. Terkadang masa kita ngaji tu, banyak dia dah kita. Berjilid-jilid dia baca. Tapi fahmuhu qalil sikit. Klik jawi tak ada kesepa. Kitab tu dia baca. Tetapi mana kesan daripada hak baca tak ada. Saya jumpa banyak masa duduk luar negara. Orang ni. Kawan kita belaka, kita tak ada duk tuduh. Dia pun kata, kita agak baca banyak ya, tapi faham tak ada, dia kata. Betul malah ingat Abdullah bin Mas'ud kata, akhiruz zaman kasirun minan nas. Kasir minan nas kan qurra'uhum, baca. Tapi qalilun minal fuqaha. Tapi sikit daripada orang faham. Faham ni penting. Terkadang satu ayat ya. Ya faham tadi itu Allah, wallahu bihi alim. Hadza fathun minallah, pembukaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Dia jadi keikhlasan dia, ketaatan dia, ketakwaan dia, doa ibu bapa dia, doa guru dia. Hak penting sekali, doa minal masyayikh, doa guru terhadap kita. Tu anak-anak murid semua, terutama hak duk sanawi, hak duk BA tadi tu jaga molek balik tok guru mu. Jaga molek tok guru mu. Kalau tok guru mu doa kamu, okey, tak ada apa. Naik pas langit mu. Ni nak ayat kata benda-benda yang kita sebagai orang Islam kena ambil tahu dah, kena ambil tahu sini. Penting. Sebab tu dalam sunnah kita ni kena ziarah hati tok guru. Dalam sunnah kita, dalam mazhab aliran mazhab salah kita, pergi ziarah tok guru hak sunnah kata pergi ziarah. Pergi cari wak baik dengan dia, kecek dengan dia, bergapo. Kena lagu tu, cara je lagu tu. Ini adalah sunnah para salafus salih dulu. Pergi ziarah tok guru gitu gini, ya lagu tu. Right, tak ada benda ni. Tengok tok guru wak lepeh wak permeh main gitu. Janganlah kita ingat kata orang apabila kau tua, kalau lah dia itu ahli ilmu, ya kau Mekah cara mikir, baik cara mikir dia. Kita jangan perasa kata kita baca kitab banyak, kita main komputer pandai, tok guru tak pandai, kitab baca saja tak boleh nak buat beza. Silap faham tu. Nampak tak? Silap faham tu. Tak. Okeylah tu. Percayalah saya pun duduk dalam media tu juga dulu. Percaya kata. Nampak? Cuba kita terawak tengok. Ni setengah-setengah daripada anak murid hak tak berjuruh. Anak murid tak berjuruh, bukan anak murid kita. Anak murid tok guru hak besar. Tak sarayak lah siapa dah. Ia kata, tok guru kita ni duk oyak wah tular. Kata, mengajar kitab-kitab hak orang tak pakar belaka. Sedangkan dia tu boleh reti sikit sebanyak tu daripada tok guru tu juga. Pak gapo tu buat terhadap dia. Ngaji naik pas langit masa ngaji. Pak balik rumah gapo kesah. Ni nak terjatuh sebab mulut. Sebab tu ulama balarah saya duk oyak sama talqin sama kepada anak murid kita,
Kata innal bala'a muwakkalun bin mantiqi. Bala tadi itu tergantung dengan cakap peh. Sebab itulah ma'ala ma'azkur Abdullah apa nama perkataan as-salihin, dia kata percakapan ni belum daripada tubik pada mulut kita, kita jadi raja dia. Tapi apabila keluar tubik pada mulut kita, kita akan jadi hamba dia. Itu perkataan tajam dan bisa. Bahaya kalau kita tak pandai nak guna. Kalaulah kita tak pandai nak guna. Dengan sebab itu Allah bil kalam. Jaga-jaga masalah cakapan. Nampak tu tak? Itu maknanya. Kemudian lepas daripada kita royak dah tadi itu, lah mana sah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang ahli tauhid mati tak ada taubat, dia buat dosa, dia keluar daripada api neraka. Wa ima dengan kelebihan daripada Tuhan dan syafaat daripada mereka yang Tuhan mengizinkan bagi mereka itu syafaat. Dan syafaat di dalam ahli sunnati wal jamaah dan dalam mazhab salaf hakun, benar berlaku. Menyalahi Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij kata tak ada syafaat. Mu'tazilah kata tak ada syafaat. Dia pergi sampai hari ni. Nampak tu tak? Dia pergi sampai hari ni. Akan tetapi syafaat itu tak akan berlaku malaikat dengan izinan Allah Ta'ala, dan pasti kena orang yang nak dapat, orang yang nak kita nak tolong tu, malaikat nak tolong, Nabi nak tolong, awliya nak tolong tadi itu min ahli tauhid wal iman, daripada orang yang mengasakan Allah Ta'ala dan kena daripada orang beriman. Kalau orang tu orang kafir ataupun orang musyrikin ataupun orang munafikin, habis hak. Bahasa saya kata mutsid, habis hak, tak kuasa. Walaupun mak, walaupun pak, walaupun adik, walaupun isteri, walaupun siapa pun, walaupun anak, walaupun cucu. Sebab itulah agama infisal. Agama ni, iman ini, tauhid ini mempecatkan di antara satu sama lain. Kalau sama-sama beriman, boleh duduk dalam syurga sekali. Walaupun dia anak, walaupun pak, boleh masuk syurga sekali. Kalaulah pak beriman, anak tak, akhirat esok pak masuk syurga, anak tak. Kalaulah suami itu orang beriman, isteri tak beriman, suami masuk syurga, isteri tak. Syafaat tak boleh. Walaupun suami jadi nabi, jadi rasul, tolong tak boleh. Nabi Nuh tak boleh tolong isteri dia. Nabi Lut tak boleh tolong isteri dia. Dan sebagainya. Nabi Nuh tak boleh tolong anak dia. Tak boleh tolong anak dia. Nabi Ibrahim tak boleh tolong ayah dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh nak tolong sepupu dia, pak saudara dia, Abu Jahal ke apa nama. Tak boleh. Awak apa? Kerana tak ada iman, tak ada Islam daripada kafirin, munafiqin, musyrikin. Sebab tu jangan kita terkacil lah benda-benda lagu ni. Nampak tu tak? Tak usah kacil benda-benda lagu ni. Supaya kita selamat. Bawa iman molek. Iman bawa molek. Tuhan pun lari atas fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita mati, pecah roh kita tubik pada jasad kita. Malaikat kita orang Islam. Mana? Apabila sebut Islam, mana beriman. Mana beriman. Itu cara dia nah. Itu cara dia. Baik. Seterusnya, thumma yab'athuhum ila jannatihi. Sikit dah insya-Allah. Kemudian apa? Kemudian membangkitkan ia orang yang kena masuk dengan akal tadi itu. Kemudian membangkitkan ia Allah Ta'ala akan mereka itu. Allah Ta'ala bangkitkan mereka daripada api neraka, bawa mereka itu menujukan kepada dalam syurga. Bawakan menujukan kepada syurga. Balah mana maksud sini? Maksud gini. Maksud gini. Dia kata thumma yab'athuhum ila jannatihi. Kemudian dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, makna mengeluarkan oleh Allah Ta'ala. Yab'athu di situ bermakna akhraja.
akhrajahu. Mengeluarkan oleh Allah Ta'ala akan akhrajahum. Makna kata mengeluarkan mereka itu. Ikhrajuhum, maaf. Thumma ikhrajuhum minan nar ilal jannatihi, ila jannatihi. Tanda taruh gitu sikit, takut tak silap faham. Thumma yab'athuhum ila jannati, ay thumma ikhrajuhum minan nar ila jannatihi. Tanda gitu, supaya tak silap. Kemudian mengeluar oleh Allah Ta'ala akan mereka itu. Siapa? Di kalangan orang yang kena masuk neraka. Hak wak dosa besar tadi itu. Kena masuk neraka, masuk dosa besar. Daripada api neraka kepada syurganya. Boleh pergi syurga pula. Subhanallah. Boleh pergi syurga pula. Nampak tu tak? Belum daripada situ, mari kita tengok sini dulu. Hadis Nabi daripada hadis Anas radhiyallahu an. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, setinggi-tinggi darjah hadis. Nak royak kata orang buat dosa besar, dia tak kekal di neraka. Walaupun masuk neraka tapi tak kekal itu. Mu'tazilah dan Khawarij takwil hadis ni. Sedangkan hadis tak boleh nak takwil dah, tapi dia takwil lagi. Takwil mana lagi ubah mafhum, ubah faham hak kena we jadi serupa dengan dia. Cara dia ubah, saya tak mau nak royak sini. Awak apa? Takut termakan dengan dia nak web payah. Kalau kita baca oleh kitab-kitab mereka, dengar mereka itu mengajar dan mengajak, kenapa? Tetapi kita sebagai orang awam, orang yang Islam, tak sah. Nampak tu tak? Tak sah kecek jadi banyak lah. Banyak kata gatuga ni. Tak sah jadi banyak. Kemudian lah mana? Nabi SAW kata, ni Nabi bukan Wahabi. Orang habis wah lah tu. Orang habis wah dia tuduh ke orang Wahabi tu, dia tak sependapat. Dia tak boleh nak dengar qala Nabi SAW, dia tukar. Orang dah sebut Nabi kata Wahabi, nyanyung diri belaka tu, zalim ke diri darah. Nampak tu tak? Tak darah. Allah, nyanyung ke diri. Nak ayat kata orang kena tuduh ke orang kata Wahabi, orang tu buat Nabi ada pada hakikat. Sungguh tak sungguh, cuba tengok yang ngajar. Ya ayat gapo ke manusia? Ayat qala Allah, qala Rasulullah, qala al-a'immah. Ya tu. Allah Ta'ala kata, Nabi kata, ulama kata, ya tu, tak ada lain. Berita dangai, tak sah, tak ada oleh mazhab dia. Orang kena tuduh tu lah. Kita tak ada mengaku, tak ada lagu tu pun. Cuma orang duk kata nak berjauhkan manusia daripada benda-benda. Ya kerja dia tu. Kerja pesan kata orang kena tipu lah kalau kita kerja mudah-mudah. Jadi mangsa kepada adalah pihak mana-mana tu. Nyanyo ke dia, sia ke dia. Pakak-pakak berdoa lah ke dia nah. Pakak-pakak berdoa banyak supaya dia itu boleh duduk dalam hidayah kata. Kita tahu apa kita tak tahu, kita mai ikut tu juga kena tipu demo lama. Duk tudung saji demo gitulah, gitu gini. Apabila kita pergi tengok sungguh mengaji sungguh mana. Walaupun kita tak ada kata mazhab salah ni orang salah, orang berpegang dengan salah ni, mana kata kena belaka maksum belaka dak. Tiap-tiap orang ni ada silap salah. Tetapi kan manhaj. Gapo mana manhaj? Jalan ni dia dijagakan oleh Allah Ta'ala. Sebab tu janji dalam hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Ada satu kumpulan yang nak pegangkan benar-benar tadi. Mazhab salah ni dah, mazhab ana lagi. Sebab tu tak? Sebab tu kita tak rasa kecil hati gapo. Bahkan kita rasa mujur pula. Apa? Kerana kita biasa lepas mari dah lah tu. Hak kita ada dengar qala Nabi, silap jadi terbalik jadi Wahabi dia kata. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la yahtadun. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Doa satu sama insya-Allah. Nah, kita lepas daripada bala petaka dan orang-orang Islam kita akan dapat hidayah. Kita kena sia. Tok guru saya ni suruh sia kepada orang, terutama awam. Orang awam ni, orang tak faham sunnah ni, kita kena sia dia.
Oleh kita kena okat dia, we proses dia, we tempoh pada dia. Dia tak faham nak kan. Sebab dia kena dahsuh daripada. Tetapi kaki-kaki depan mereka hak ni tak boleh nak husnuzan. Sebab hak ni dia reti benar-benar saya paling daripada benar. Sebab dia mengkemukakan kemaslahatan diri di atas agama. Hak tu lain. Hak tu kena kecek pasal lain. Tapi orang awam tak apa. Nampak tu tak? Orang awam tak apa. Ya nak buat kano, ya pesen ya dengar tak banyak, ya silap faham. Ya berasa kata kena tudung. Orang kita duk le tudung, ya nak nampak gapo? Akak tudung. Buat lagu mana kita nak akak tudung daripada dia? Insya-Allah. Insya-Allah nampak tu tak? Insya-Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita tadi itu boleh pakak-pakak. Kita pakak nak masuk syurga ni bukan nak masuk neraka. Nampak tu tak? Sebab tu wari Quran kata, Nabi kata, ulama salah kata. Kalau jalan lagu ni Wahhabi gak, tak ada apa. Nampak tu dah? Habis dah lah. Nampak? Pas kita hak mana? Taurat pun tak baca, Injil pun tak baca, Zabur pun tak baca, Quran pun tak say juga. Sudah dah lah. Cuba kita kira molek kata. Nampak tu tak? Tu jangan kita bahasa kata orang duk baca hak Nabi ni kita nak murih. Apa kita nak murih orang duk baca kalam Nabi? Orang duk baca Quran kalam Tuhan, apa kita usah nak murih? Apa? Cuba tanya kita, apa boleh jadi gitu? Kalau kita tanya diri, jumpa hidayah. Nampak tu tak? Tengok qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah. Allah keluar daripada api neraka mereka kata la ilaha illallah. Mereka yang kata la ilaha illallah, orang ni boleh keluar daripada api neraka, tak kekal dalam neraka. Tapi kata tadi hadis Nabi hak lain riwayat kata khalisan min qalbihi, bersih molek daripada hati dia. Ayat Quran kata fa'lam annahu la ilaha illallah, kata dengan reti. Kalau kata dengan ikut tak jadi. Orang munafikin kata la ilallah bi manfaat tak? Tak. Hak kata man qala la ilaha illallah ni kata dengan ikhlas dan faham. Dua. Nak dua. Reti, faham. Reti mana faham lah, dan ikhlas, bersih. Bersih hati. Barulah gapo nama? Orang pasal tu tak kekal neraka. Istiadat dah. Usaha nah, kita kata la ilallah, kita kata ikhlas serta kita reti. Gapo la ilaha illallah hak Nabi suruh kata, orang Quraisy tak saya kata. Kena cari Rusia ni boleh nah, kita sebagai orang awam ni boleh. Ngaji lah dengan pia-pia pun, bukan ngamal seorang dengan ulama mana-mana pun. Reti. Wapo tanya Tok Guru, wapo orang Quraisy ni apabila orang tanya dia kata siapa jadi dia jadi langit bumi, dia jawab tak Allah. Tapi wapo dia tak saya kata la ilallah. Limaza wapo? Tanya. Dan sebab apa kita boleh kata la ilaha illallah? Kita ni wapo? Supaya nak sama dengan hak Nabi Nuh tu. Baru boleh masuk syurga. Baru boleh masuk syurga. Kalau masuk neraka pun tak gapo nama, tak kena. Gapo nama, tak kena kekal dalam api neraka. Man qala la ilaha illallah. Mereka yang apa nama? Mereka yang kata la ilallah wa kana fi qalbihi minal khair, dan didapati dalam hati dia itu berapa nama? Dengan ada kebaikan. Niat baik kau orang. Jangan ada suka jahat kau orang. Orang baca kalam Nabi, orang baca kalam Tuhan, baca mazhab salah, dia kata Wahhabi kau orang. Ini pakai kata niat tak molek kau orang. Jangan buat lagu tu. Kita nak kata apa? Kalau you dak heret hak lain tu sungguh juga. Sebab itulah tuduhan ni Tuhan tak ui masuk dulu dalam syurga. Orang tuduh kau orang tu tak masuk syurga dulu. Masuk neraka dulu. Sebab Tuhan tak apa. Sebab sakut paut dengan hak manusia. Kita kena reti atik nah, reti katik. Jangan pising-pising duk pising tu jangan. Ma yazinu sya'iratan. Besar apa nama biji gandum. Ada sikit lah. Biji gandum nak besar mana? Biasa tengok biji gandum tak orang kita pergi luar-luar negara pergi kat Mekah, mana syair tengok biji gandum besar mana? Dia besar pada beras sikit.
Yang besar daripada beras kita duk makan tu sikit. Nampak tu tak? Yang besar sikit. Maka yang besar tu. Ada sikit tu. Tak kekal kau dah ada banyak tu. Mana tu nak ayat lebih. Thumma yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi wa kana fi qalbi minal khair ma yaznu burrah. Makna kata kemudian keluar daripada api neraka mereka yang kata la ilaha illallah, di dalam hati ada kebaikan, barang yang sama dengan besar berah. Besar berah. Thumma yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbi ma yazinu min al-khair dzarrah. Yani kemana keluar daripada api neraka mereka kata la ilaha illallah, tak kekal api neraka nah. Sedangkan dalam hati dia barang yang ada kebaikan, dia buat kebaikan semana ada amalan daripada hak dia kata la ilaha illallah tu besar zarrah, sebesar biji sawi halus. Atom kalau bahasa Sia ke. Sebesar biji sawi halus tu. Tak kekal api neraka. Tapi syaratlah jangan jadi pekerjaan kita, jangan jadi wak sampai ke jadi kufur, jadi syirik, jadi munafik, tak boleh. Munafik hak sungguh lah. Munafik hak sungguh kecek bahu silap janji kamar ada amanah. Ni hak sungguh. Hak ni hak sungguh. Sebab tu kena jaga. Nampak tu tak? Kena jaga la ilaha illallah kita, we jadi sunduk, we jadi sungguh. Nampak tu dah? Ni perkara dia. Balik kita ni nak demo nak ngaji dengan siapa, kita buka. Di mana kita duk sekat tu? Jangan ngaji dengan orang tu jadi ngaji dengan orang ni. Nak ngaji dengan siapa ngaji. Tapi we buka akal fikiran dengar hak orang ratik. Kita nak ngaji mazhab khalah, ngaji ge. Mazhab ahli kalam ngaji ge. Mazhab Mu'tazilah tak apa lagi. Tapi we dengar ti hak orang. Mazhab salah lah ni. Patut kita nak pakai hak mana nak pakai puasa jelirang tu, pakai ge. Tak ada apa. Amo pesen ni, pergi jumpa dengan Tuhan. Tak ada masalah. Kita jangan duk sekat jalan kata, orang ni mazhab salah, tak boleh. Kita, mazhab salah ni baru mari jawi kita ni. Ya baru mari tak baru mari ni, ya bukan kerja kita nak duk ditanya. Nampak tu tak? Benda hak mari tadi tu kena ke tak? Sudah. Kalau nak kira baru mari, Nabi Muhammad baru supaya tu. Sebab tu Pak Quraisy tak boleh terima. Pratya tu plus apa tu tak boleh pakai dalam agama kita. Hak nak di alasan. Faham tu? Nak di alasan. Jangan pesan kata, gitu lagi ni. Ambo ngaji ngatu ngaji. Ngaji tak ada apa. Tak ada masalah. Nampak tu tak? Ngaji molek. Tak ada masalah. Tu maknanya gitu. Baik. Kemudian dikeluarkan mereka itu daripada api neraka menuju pada syurga. Seumpama rupa lah mana hari keluar pada api neraka tu. Seumpama hari ia terbakar. Lagu mana hari yang terbakar gini? Kita bisa tengok baru api tak? Baru api bisa tengok tak? Allahumma ajirna ajma'in minan nar. Tak tajah pada api neraka. Bisa tengok tak? Api tu. Buka api tadi. Apa nak kata? Hari rupa api tadi tu. Bisa tengok tak? Kita tengok. Baru api itulah mana? Terpingat-pingat hari tadi dia nyala jadi merah tu. Tu panggil baru api. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam royak dalam hadis. Royak dalam hadis hak Bukhari Muslim juga. Siapa dia nak pergi tengok rakam 5060. Hak tu Bukhari. Muslim 184 185. Boleh kita tengok. Nabi kata. Majlis kita insya-Allah kita kecek kalau bak raib pakai Nabi pakai Tuhan. Pakai ijma' para ulama salafus salih. Majlis kita lah tu. Nampak tu konsep kita balah tu. Dah tak kena duk kecek banyak nah. Tu. Tubik mai rupa lagu tu. Rupa hari rupa baru api. Duk lekat api lagi. Duk nyala lagi api dalam tubuh badan yo tu. Jadi hari-hari hak lekat api itulah baru tu. Lepas pada tu diizinkan oleh Allah Taala supaya malaikat itu bawa dia tubik mari pergi masuk di dalam Nahrul Hayah. Orang panggil kata sungai hidup. Nama hak Nabi tak ni. Bukan kita duk kata ikut dak ni. Tu, bukan hak kita duk kata ikut dak. Nabi kata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, Nahrul Hayah, hidup. Hayah makna kata
sungai hidup. Nabi menamakan lagu tu. Pakat tujung tu dalam tu. Puak ahli ngakah tu baik pada api ngakah tujung masuk dalam tu. Ya Allah tak sahu jadi puak kami semua daripada puak ni. Walaupun keluar tu baik pada api ngakah amo tak sih masuk ngakah. Inna azabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama, kata. Azab dia sangat dahsyat. Ni kita tengok kau ya tubik, kau ya duk nu lagu mana? Kacil lah. Oh, kita tak apa. Tak apa dengan api. Tak usah kacil. Tak sah. Jaga molek dalam urusan agama, jangan duk buat pesan tu. Minta doa Tuhan, minta apung Tuhan, istighfar ke Tuhan. Insya-Allah kita mati dalam Islam, hidup di atas iman, mati di atas iman, bangkit di atas iman, masuk syurga dengan tidak ada hisab wala sabiqati azab. Tidak ada hisab gapo-gapo dia susah payah, tak nak seksa dulu masuk syurga. Hak tu hak nak hak kita harap. Akhir apabila turun duk dalam air tu air hidup tadi itu, maka jasad dia tadi itu padamkan apa api-api tadi itu jadi padam daripada dia, hilang pada dia, tumbuh semula lah jasad dia, daging-daging dia jangukkan semula lah, janguk semula jadi orang molek dah lah. Jadi orang molek. Katanya alim ulama kita hak syarahkan hadis ni, tepat hak pesan kata luka-luka dia gapo nama dengan sebab air tadi itu, air nahrul hayah ni hilang ke habis. Supaya kita kalau kena api lekat orang panggil paruk lah, bahasa taning dah. Bahasa siapa ngerong roy tadi itu. Paruk lah lekat, kena pisah, kena api, kena gapo ni masa kecil. Ya boleh hoyak. Apabila masuk lah air ni habis dicing, tak ada gapo. Janguk sehabis-habis janguk. Kemudian dibawakan dia uzina lahum fi dukhulil jannah. Maka diizinkan bagi dia masuk syurga, fayadkhuluna fil jannah, maka masuk syurga. Allahu akbar. Ni pegangnya ahli sunnah wal jamaah. Baik mana? Baik hadis. Hadis ni piye waya? Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Tu dia. Tadi ada hadis Anas. Tengok. Ni pegangnya kita ni. Pegangnya ahli sunnah wal jamaah mazhab salah. Kecek gapo-gapo pakai Quran, pakai hadis. Tak ada nak ayat tahu Quran hadis tak boleh nak percaya. Quran hadis ni kita gitu gini tu beri pedah kufur, beri pedah sesak, beri tak ada lagu tu. Ngaji ngapi ya. Ngaji ngapi apa tak apa. Hak mazhab salah tak kecek lah tu. Sebab biar ada kita dek kecek dengan kalian Tuhan, kalian Nabi balas tu. Nampak tu dah? Biar menepati kata, Tuhan moyak non bawa dah sesak ni. Salah gitu dah. Boleh ada kecek lah tu dengan Tuhan. Takut tak ada nak kecek, takut tak ada nak suk mulut Tuhan seksa dulu. Tu hak takutnya. Nampak tu dah? Tapi rahmat Tuhan dengan sebab kita tak tahu, tak tu, tak ni Tuhan wi maaf kita. Itulah sedikit daripada pengajian kita malam ni. InsyaAllah kita akan masuk fakrah yang ke 150 hingga ke seteruslah. Wa dzalika bi anna Allah Ta'ala tawalla ahla ma'rifatihi. InsyaAllah kita berhenti situ dulu. Biiznillahi ta'ala. Mari kita pakat mengaji pula lah pada hisah yang lagi akan datang. Biiznillahi ta'ala. Pada malam ni sekadar ni sahaja. Mudah-mudahan apa yang kita dengar daripada syarahan yang merangkungi perkataan Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala dan disokongi oleh Allah ta'ala, perkataan Tuhan, firman Allah ta'ala dan kataan sabdaan Nabi Muhammad SAW menjadikan manfaat bagi kita hidup dunia dan di akhirat nanti. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta alina qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ja'alna minal mukhlisin. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.